Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi dalam Puisi Berlagu Sidi Karmin ya. Secara live. Live, tapi saya rekod dulu lah, kemudian baru saya letakkan di Facebook. Kalau saya buat live di Facebook tu, kadang-kadang ada perkara-perkara berlaku yang tak dapat dielakkan. Jadi ayo tonton ya. Mestilah yang berhikmah dan berwarisan. Kalau ada apa-apa boleh hubungi saya di sidkarmin@gmail.com ya, apa-apa sajalah ya. Okey, baiklah. Jadi hari ini apakah puisi yang akan saya kongsi ya? InsyaAllah hari ini saya akan kongsi dari buku Himpunan Wajah. Ini ada sesuatu yang istimewa ya, iaitu berkenaan dengan sedikit lah berkenaan dengan sejarah ya. Kata orang kalau kita buat sesuatu tentang sejarah ni, kata orang boleh menimbulkan kebosanan ya, tapi tidaklah bagi saya, kerana sejarah ni itulah berhikmah dan berwarisan ya. Judulnya ialah Biru Cina. Jadi biru Cina, apa itu biru Cina? Biru Cina itu tak lain tak bukan, tu pasu Cina yang lama tu, dari zaman dinasti, mungkin dinasti Ming dan dinasti apa saja. Jadi bila pasu tu dibuat itu dinamakan sebagai China Blue kan? China Blue kan? China Blue. Jadi saya namakan sebagai biru Cina. Jadi apa pula puisi tentang biru Cina ni? Okey, sebelum saya bacakan dan mungkin dendangkan puisi, tak ada gitar, tak ada apa, saya pakai jari dia. Okey, pakai jari saja nanti boleh saya. Saya begitu tertarik bukan tentang biru Cinanya, tapi di sebalik biru Cina itu sejarahnya. Sejarah apa? Terutama sekali sejarah jalan laut lah, ataupun maritim maritim, kata orang maritim. Jadi sejarah tu di mana ada laluan purba tu. Laluan purba tu dari Cina sampai ke Nusantara ini. Tentu menarik bagaimana agaknya mereka bertolak dan bagaimana agaknya armada mereka ya. Saya dapat berita bahawa dalam satu armada itu, yang di depan sekali kapalnya bukanlah kapalnya katakan Cheng Ho ataupun kapal admiralnya, atau ya bukan, tapi dipanggil sebagai macam kapal pengintai perisik, kapal yang mendahului lah, the scout lah kata orang tu kan, untuk melihat apa depan kapal-kapal inilah yang biasanya pecah kerana terlanggar karang dan macam-macam lagi lah. Satu lagi yang menarik ialah saya bayangkan tentang bagaimana keadaan di geladak kapal tu waktu orang sedang mengangkat barang, menyusun barang, begitu begini dalam persiapan untuk bertolak ya. Bukan main jauh lagi kan, dengan layar sahaja ya. Dan waktu di laluan tu kita tahu bahawa banyak kapal yang karam ya, banyak yang karam, dan muatannya ada yang membawa barang-barangan yang tak ternilai harganya, termasuk biru Cina. Jadi itu menjadikan saya ingin tahu. Jadi saya buat sedikit kajian dan saya juga ke sana. Saya ke Trikora. Trikora itu terletak di Bintan. Jadi di Trikora itu ianya menghadap lautan yang luas sekali, dan ada cerita yang menarik tentang konon-kononnya lah. Kata orang pelancong dari Perancis yang datang dengan kapal mereka sendiri, mereka sewa kapal dan minta bantuan dari orang tempatan untuk ke satu lokasi. Jadi orang tempatan itu ikut saja, dan sampai ke lokasi itu maka penyelam-penyelam dari Perancis ini pun mula menyelam, dan mereka membawa naik semacam kayu, satu batang besar gitu ke atas, dan mereka potong-potong dan mereka bawa balik. Tahu tak itu apa? Itu adalah satu produk, satu barangan yang sangat-sangat berharga, iaitu gaharu. Gaharu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Gaharu ni kalau dibakar mengeluarkan bau yang cukup hebat sekali ya. Macam ud gitulah, ud kan, kalau kita pakai minyak wangi tu, kata orang minyak atar, ada yang ada ud tu baunya lebih menarik lagi ya. Jadi
gabungan kesemua apa tu bahagian-bahagian ini menjadikan pasu biru tu, the China blue tu, satu objek yang kata orang tu it represent lah, ianya mewakili sejarah, mewakili hikmah, mewakili warisan. Ya, itu yang menjadikannya sangat menarik sekali ya. Okey, macam biasa saya akan bacakan dulu sebelum kita dendangkan sama-sama. Dengar sini. Sungguh pun anda tak pernah dengar lagu ni, tapi antara objektif saya bila menulis lagu ialah kita nyanyi beramai-ramai. Sungguh pun ini kali pertama pun kita nyanyi ramai-ramai. Ya, bila saya begini saja nanti dah mula nak bergerak dah. Dah rasa ritmanya, dah rasa temponya. Okey. Biru Cina, menarik biar lama dalam lipatan sejarah. Menarik biar lama, ranap di dasar segara. Di mana? Di laluan purba, pelabuhan purba. Berkurun, terbenam, berkeping-kepingan, terdampar di pantai. Ding. Berkurun terperuk, mengesam di rak-rak, di gudang pusaka. Ini apa pula? Yang ini begini. Bila saya pergi ke kawasan Trikora tu, diberitahu bahawa ada orang-orang laut dahulu yang tinggal di pulau-pulau ataupun yang tinggal di pesisir yang memungut sesuatu. Kepingan mereka pungut sebab terdampar di pantai dan mereka simpan di rak-rak rumah mereka. Satu hari datanglah seorang pemotong pengukir berlian dari Belanda. Ini cerita betul. Saya jumpa orangnya di art house atau di rumah seni, dan beliau tunjukkan pada saya kepingan-kepingan itu yang telah diolah, telah digubah menjadi begitu menarik sekali. Jangan cakap harganya. Benda tu ada pecahan macam kaca yang bersepai tu, tapi dijadikan cantik, dijadikan kerongsang, dijadikan loket dan dijadikan perhiasan yang macam-macam. Sebelum itu ditemui oleh beliau ketika dia kata orang apa tu kepenatan memotong diamond ke intan berlian ke apa tu, kepenatan, lalu bercuti di laluan purba. Jadi di pesisir pantai, masuk ke rumah orang-orang tempatan yang tinggal di situ dan nampak di rak-rak mereka tu kepingan-kepingan ini, dan tercetuslah idea untuk jadikan perhiasan, dan alhamdulillah sekarang telah berjaya dia. Berkurun terperuk, mengusam di rak-rak di gudang pusaka. Orang tempatan tak tahu bahawa rumah-rumah mereka yang ada benda tu adalah gudang-gudang pusaka ya. Kini ditukang terbentuk semula perak nan tulin, berhiaskannya serpihan seramik biru Cina. Pendek sahaja, dan saya tulis ni di pejabat Go Keng Sui. Ya, mendiang Go Keng Sui di tingkat berapa ya? Tingkat 2 ke tingkat 3 di art house dulu ya, pada tahun 2007. Setelah saya menulisnya, barulah saya jumpa setelah jumpa wanita yang memotongnya menjadi perhiasan pada tahun 2018 baru saya ke Trikora, baru sempat ke Trikora. Itu pun ada kawan yang ajak saya, dan biru Cina ni menjadi satu makna yang besar dalam hidup saya, iaitu sesuatu yang menarik itu perlu kita tunggu. Ranapan tu, kapal tu ranap, lalu terdampar di dasar segara tu, dasar laut tu, dan kemudian lama-kelamaan menjadi antik ya, menjadi barang antik. Sesuatu yang menarik itu memerlukan masa untuk diperam sebelum ia muncul menjadi sesuatu yang hebat. Saya tulis tahun 2007, tahun 2020 baru sempat saya sampaikan. Come on. Menari biar lama dalam lipatan sejarah. Menari
biarlah harapan di dasar segara. Laluan purba, pelabuhan purba. Berkurang terbenam, berkeping-kepingan, terdampar di pantai, berkurung terperuk, mengusap di rak-rak, di gudang pusaka. Jadi tukang terbentuk semula, perak dan tulin berhiaskannya serpihan biru Cina. Kini di tukang terbentuk semula, perak dan tulin berhiaskannya serpihan biru Cina. Ramai-ramai itu. Okey, sampai di sini saja ya. Biasanya sebelum menutup sesi ini, saya ingin dapatkan sokongan daripada anda sekalian untuk meninjau teroka tentang Fingers Online tu, di mana anda boleh mulakan kedai online anda sendiri, start your online shop. Boleh download app-nya, carilah app Fingo di Play Store ataupun di App Store ya, dan bila dah download, kamu pasang, masukkan kod EEW9BA, tu kod saya ya, dan perlukan bantuan apa selepas tu, jangan takut, saya yang akan menghubungi anda. Apabila telah dipasang, maka masuk dalam sistem saya, dan sama-sama lah kita berusaha ya, dengan kedai online kita sendiri. So make the right choice. Ramai itu yang dah buat the right choice. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.